berdeheng lah. Tonyo sikit. Kalau cebok tu dia masuk buah jari sambil dia selawat. Satu lagi sulbi. Jadi apabila kita buat amalan cuci dengan suci ni, selawat dah tak ada tak apa sebab ada nama Muhammad tu. Benda lain tak boleh haram. Jadi tengoklah pada solat kita tu dia rasa lain. Apabila nak pijak sejadah tu, kita niat serah solat kita ni kepada Muhammad. Jangan serah pada Allah. Allah ni dia zat maha kaya, dia tak nak apa-apa dah. Sebab Muhammad yang ambil solat. Aku serah solat ni, aku ni kepada Muhammad. Jadi nak solat tu tariklah daripada pusat, tarik nafas, letak di hubung-hubung, bawa kat takbir, Allahu Akbar. Dia ada 4 muqaranah situ. 2 yang tak terpakai, bastu kita ayah. 2 yang diterima, arfiah kamaliyah. Apabila tarik nafas daripada pusat ke hubung-hubung ni kat takbir, kalau dia tunjuk padang luas sajana padang tu, padang Arafah, makam urfiah. Kalau dia tunjuk diri, macam orang duk jumpa Abang Ismail jumpa, Abang Ismail cetok jumpa kan. Dia solat dia nampak diri dia terpacak depan. Dia tak pejam mata ke? Masa tarik nafas tu, letak sini tarik pejam mata lah takbir tu. Lepas tu solat macam biasa. Kita nak tarik tu pejam mata. Tarik tu pejam mata. Dia sebab dia ada peristiwa situ. Allah Ta'ala perintah kepada Jibril, ambil setiap tanah ni, buat nak berjadikan lembaga Adam. Salah satu tempat dia pergi ambil itu di dasar lautan Bahrul Al-Qadim. Dia selam dalam laut tu, digenggam dasar lautan Bahrul Al-Qadim tu. Dia pun naik letak di Jabal Kubas. Ni Jabal Kubas. Baru dia angkat takbir. Boleh angkat takbir. Dia beza sebab apabila kita tarik nafas tak sini, dia tak akan melelong dah. Ni solat ingat makwa, ingat kereta, ingat rosawit, ingat kerja tak siap lagi, ingat duit, macam-macam lah. Jadi Allah Ta'ala kata, betul kamu membutuhkan aku, mesti buat la ilaha illallah tu. Sedangkan solat mengingat macam-macam Tuhan. Macam berhala lah. Di sekitar kolbi tu, Kaabah tu, ni Kaabah hati ni. Jadi Allah Ta'ala tunjuk sana 365. Mana satu hari satu berhala. Tu yang punya banyak. Tu banyak. Nabi Ibrahim kata. Satu je tinggal. Ni. Mana? Kaabah. Jadi kita dulu di Kaabah tu dikelilingi oleh 365 berhala. Sebenarnya Ta'ala nak cerita ni pada kalbi kita ni, macam-macam Tuhan. Tu dah solat tu ingat macam-macam. Lepas tu Allah Ta'ala pula buat cerita Nabi Ibrahim pula dah sebelum tu. Nabi Ibrahim ni kata habis bahala kecil. Sakut kapak di bahala besar. Jadi pasal apa dia tinggal satu bahala besar? Dia tak kata juga bahala besar tu. Dia tinggal juga. Hak Namrud kata, munya kata, apa bukti? Aku tengok tak? Sebenarnya yang buat tu bahala besar tu. Apa bukti? Tu kapak dia tekak dia tu. Sebenarnya cerita dia, pasal apa bahala besar tu Nabi Ibrahim tak kata. Sebab bahala besar ialah ni. Ni bahala besar. Ini cerita ni. Diri kita ni. Jasad kita ni. Kalau bab kata bahala besar ni kita pun tak ada. Matilah. Tak ada, mati. Macam juga Rasulullah. Setelah naik turun 9 kali tak, Nabi Musa tanya, pasal apa mu tak pergi minta dengan Ta'ala kurang lagi 5? Dia kurang dah 5 Rasulullah kata. Kalau aku pergi kurang lagi 5, tak ada apa-apa. Apa maksud tu? Tak ada apa-apa maksudnya, tak ada. Tak kita pun tak ada lah. Cetung atas, cetung bawah tak ada lah solatnya. Kosong. Tak. Ini nak cerita benda tu. Kita dah faham. Kita sana tu, syariat tu, dia nak cerita tentang diri kita ni lah. Kalau Rasulullah perumpamaan, dia kena ambil cerita tu, letak atas diri kita. Jadi Rasul kalau kurang lagi 5, tak ada meninggal lah, kita nak buat apa? Duk gedik kaki, solat pun tak ada, tak wajib. Tak. Itu maksud dia tinggal juga 5. 9 kali turun naik. Tapi sebenarnya Nabi Musa ni tak puas tengok yang dia nampak dalam pensang dia di bukit tu Sinar. Kan di lembah Situa tu, dia nak tengok Ta'ala, tengok Zat.
Allah Ta'ala kata, mana boleh tengok zat aku. Dia gay nak tengok juga. Jadi Allah Ta'ala kata mu pandang bukit. Pada bukit tu dah diri dia yang berkecil, binasa, panak. Diri dia. Sebab bukit tu sinar. Terlalu pergi sekarang pun ada lagi. Dia kata hancur bukit tu dizapah pada diri Nabi Musa tu lah. Kalam pada diri Nabi Musa tu bangun. Maknanya Nabi Musa ni bergulung. Sekarang Allah Ta'ala kata aku meliputi di atas tiap-tiap sesuatu. Yang dizapah pada bukit gunung ni, jasad ni kan saya baca tadi. Jasad kan? Jasad yang meliputi jasad ni. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, nescaya dia mengenal Tuhannya. Yang saya baca kat abang tadi. Yang kedua tu, man arafa rabbahu fasada jasada. Maknanya barang siapa yang mengenal Tuhannya, dia nescaya binasa wujudnya. Contohnya macam ni, kita berzikir, hilang diri kita, cari tak berjumpa. Apa kering air laut, hilang jasad ni, timbul diri kita. Itulah diri Tuhannya. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, nescaya binasalah jasadnya, binasalah wujudnya. Maknanya hilang diri ni, panak hilang, binasa diri ni, timbul barang tu. Kering air laut, nampaklah barang dalam laut tu. Zikir sampai hilang diri, yang nampaknya diri tu. Lepas tu dia ada peristiwa Tanweng. Tanweng ni pandang memandang. Macam apa, Tanweng kan anak budu tu. Tak. Dia ni Tanweng. Pandang memandang tu, kita pandang dia lah tu. Allah pandang Muhammad tu. Kalau Allah pandang Muhammad ni, masa kita berzikir kan, Allah pandang Muhammad sini. Pandang memandang. Maknanya tak kira lah Tanweng ke sabdu. Kalau dia bagi daripada ilmu ketahanan. Kalau sabdu tu zat sifat asma af'al. Kalau sabdu tu. Kalau alif patah pada Allah tu mak asli. Muhammad original dibaca satu alif dua rakaat. Maknanya Allah pun dia, Muhammad pun dia. Satu barang dua nama. Macam Piramli kata, ulat di dalam batu boleh makan. Benda tu bukan kita ulat ni. Jenuh kita pecah batu cari ulat pula. Sebenarnya batu tu hati. Mana dalam hati tu ada aku. Tenung sini, nampak dah dia. Dia hati-hati tu bukan hati lembu. Kebal, bukan hati kebal. Hati-hati tu sebenarnya diri. Kalau kita faham hati tu macam hati itik, hati yang jauh lagi kita fahaman kita tu. Pasal nak pecah bab ruyung hati ni, satu bab pula. Dia mengenal diri lebihnya. Hati-hati tu diri. Lebih mengenal diri. Nur tu pun diri. Nur tu bukan cahaya. Orang dah faham nur tu cahaya dah. Sebenarnya cahaya yang keluar pada nur. Nur tu diri. Cahaya keluar pada nur. Kalau tafsir nur tu cahaya, tak faham lagi, jauh lagi. Banyak orang sekat di istilah. Istilah. Jadi nur tu ialah diri Rasulullah tu lah. Rasulullah dia induk, kita percikan daripada nur dia. Jadian kita turun satu level, satu takut. Kita boleh kenal dia tu, kenal ikut roh lah. Nak mengenal roh dengan roh juga. Nak kenal roh, buat amalan saya bagi tu, kenal lah roh kita. Dengan roh kita. Paling-paling tidak pun kenal roh kita. Dengan roh kita. Roh kita ni akan balik ke dia. Sebab roh kita ni berasal daripada Muhammad Abu Arwah tu. Jasad daripada Adam Abu Bashar. Ada hadis tu. Ana Abu Arwah wa Adam Abu Bashar. Sebenarnya Adam tu dia juga. Sebab tanah tu pada Nur Muhammad. Adam tu tongkolan. Sebenarnya di sebalik jasad Adam tu jasad Rasulullah. Sebab Rasulullah tu nurani. Yang meliputi dia tu Rabbani.
Ahmad Muhammad Rai Allah. Tambah air lagi kak, air kosong. Ada yang tanya boleh tanya. Kalau kan sebab kan orang kata bila kita bermukul ni tak boleh ataupun membazir kan. Tapi kita pakai paip ni payah je kan membazir tu. Payahlah kalau ikut Rasulullah dipanggil satu gantam Baghdad tu. Macam Habib Umar tunjuk tu. Aku nampak macam gitu. Kalau kita pakai paip je kan. Paip tu kita selur je lah wali dulu. Kita tak lagi dah kita dengan paip ni. Main nak cepat kan. Kadang-kadang kita solat pun kadang akhir waktu tak. Main nak cepat ni. Tak ada nak ni dah, tak makninah dah. Dipanggil hadah kecil. Kalau berjunuk keluar mani hadah besar. Sebab kita guna barang tu. Kita nak mengangkat balik. Orang kata mengangkat hadah. Nak angkat apa? Tak. Angkat barang tu sebenarnya kita dah guna. Tadi dah bayar ni. Tadi dah bayar ke ni. Nak muzahir kembali ke? Tak, kita dah guna barang. Kalau berjimat lagi lah. Seluruh badan. Kita nak angkat balik barang yang Allah Ta'ala letak pada diri manusia. Sebab ada sifat tawaduk, sifat umbu dia. Uduk, sifat merendah diri Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tidak ada sifat uduk, kita nak kanan, dia nak kiri. Kalau buat hijau kita. Jadi dia sifat uduk merendah diri, dia turun level dia gini. Uduk tu merendah diri. Terima kasih belanja bang. Kira sekali nampak ah. Saya tu. Ini awal baiti udu linnas. Kocek saya. Bil lazi Terima kasih banyak. bil mubarak. Kalau duit saya tak bagi, duit abang dah kocek saya. Bagus. Rumah uduk aku yang pertama Mekah tu lah, kubur Nabi Adam. Kaabah. Jadi Adam tu lah fardunya. Fardu besar sekali. Sebab semua barang masuk dalam tu. Dalam lembaga Adam. Sebenarnya dia sembunyi di Adam tu. Sebab tu malaikat kena sujud. Dia sembunyi di Adam barang tu. Tapi Iblis tak nak sujud. Dia nak masuk sujud sebab dia masuk cari dah. Dia cari dia. Dia cari dah, dia masuk dalam lembaga Adam tak ada apa. Yalah masa tu belum Allah Ta'ala tiup roh lagi. Itu yang dia degil tu tak nak sujud. Dia kata tak ada lah. Tak ada Kita apa, tengok ya? dah tak ada apa tadi. Pasal apa kena sujud? Tanah liat lah, tak ada apa. Tanah je. Dia ni satu gantang tanah. Dia tanah dalam syurga, tanah Babylon, tanah apa Paris, tanah di Mekah, tanah India, macam-macam tanah. Dia ada bahagian dia tu. Kalau telinga ni binatang masuk pahit. Dia ada tempat dia tu. Tempat tanah mana ni? Kalau kemaluan ni dia ada kemaluan tanah Paris. Asalnya gitu. Kalau cek balik dalam Nur Muhammad tu. Kalau tengok apa tubuh Hasan tengok di kuku lah. Sebab ada satu hadis Adam ni nak tengok Nur Muhammad. Pasal dia nampak malaikat duduk belakang dia kan. Tak. Jadi Allah Ta'ala pun pindah pergi kuku. Lepas tu dalam tahiyat tu ada bacaan dia. Ada petua nak bagi cerah mata pun guna ayat tu sapu sini. Maizak ada cerita pasal tu. Nur tu pindah. Jadi nak tengoklah Muhammad tu. Jadi aku jadikan Adam tu kerana nak zahirkan Muhammad. Kalau tak sabit Muhammad, tak ada Adam tu. Sebenarnya diri dia lah tu, Muhammad tu. Muhammad tu. Dia bahasa aku tu Ahmad. Sebab Ahmad tu diri batin. Patut pada Adam. Adam tak tu ada apa-apa. Lahir. Adam tu tongkolan. Nabi lahir. roh Nabi Adam Lahir. tu adalah dalam tu. Kita pun ada dalam tu juga. Disulbi Adam tu dulu. Dia benih. Dia roh-roh masuk.
Kalau bahasa petani dipanggil giok. Bahasa kita panggil zuriat. Semua ada dalam tu. Lepas tu Rasulullah kata, masa Nabi Nuh atas kapal apa, aku ada. Masa Nabi Ibrahim kena bakar apa, aku ada. Dia ada di sulbi tu. Lepas tu kita baca kisah-kisah Nabi, macam kita alami. Sebab kita ada di sulbi-sulbi. Tapi tak tahu sulbi belah mana. Mungkin belah yang pengikut Nabi. Orang kafir tu belah penentang dia lah. Kalau orang yang tak baik hari ni, adakah dia dapat cuma semua? Dapat. Lalu syariat boleh. Boleh syariat. Dapat juga ya. Sekarang ulama kata memadai dengan selawat. Selawat tu tarekat dia tu. Mana guru dia Rasulullah direct. Oh, direct terus. Bukan kata syariat ni tak siapa boleh siapa. Cuma syariat ni dia tak ada nak rujuk siapa. Satu lagi syariat ni dia kena buat banyak. Kalau solat dia kena solat banyak. Oh, kena solat banyak. Jenuh lah. Jenuh. Dia kena buat banyak. Mana tidak ada jalan shortcut. Kalau dipanggil dia tu tarekat awam. Tarekat awam Tarekat umum. Kita ni khususiah. Bukan kata dia tu sampai. Sampai juga. Sampai. Tapi apa contohnya dia boleh satu jazbah. Macam yang sebelum ni. Dia kata saya melihat macam orang Kota Tinggi lah, pakcik tu. Saya nampak diri saya ni dalam perang Badar, cikgu. Saya kena tetap, kena cicang. Sampai saya syahid. Sahabat angkat, lepas tu saya nampak Rasulullah. Sahabat 4 saya nampak. Dia ni kaki masjid. Dia ni kira Tok Bilal lah. Di belah Kota Tinggi tu. Tapi pergi cerita ke jemaah masjid. Tak boleh pakai mimpi tu. Mainan tidur. Bagi saya dia kata, mimpi saya bukan mainan tidur. Sebab mimpi saya tu saya jumpa Rasulullah, jumpa Pak Sahabat. Maknanya bukan mimpi mainan tidur dah dia tu. Dia tanya saya pun tanya dia, abang mimpi tu masa abang mau apa? Dia kata umur 18 ke 16 macam tu lah. Saya dulu tengok sejarah balik, sejarah perang Badar tu. Adalah seorang pemuda tu, saya kata. Dia ni tidak dibenarkan pergi berjihad, tapi dia degil nak pergi. Dia kata apa yang Rasulullah bagi tu, bagi anti kayu tu jadi pedang kontok. Dia nak angkat pedang pun tak larat. Abang-abang dia pergi, dia pun nak pergi. Saya kata abang ada dalam sulbi itulah. Menangis dia. Sulbi yang syahid tu. Kalau orang betul-betul bersih hati lah. Kita ni, yelah macam saya ni kan. Kita hati kadang syak pun ada, macam-macam kan. Orang pun ada. Payah lah nak, kalau syariat ni payah lah. Syariat ni semua duduk dalam tu. Sebenarnya syariat tu tinggi. Yang ni Awaluddin, permulaan. Cuma ulama ni dia suruh kita naik ikut tangga. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau Rasulullah dulu mana ada di makrifat dulu? Tak ada. Dia sekali dah. Sekali Nak cepat 20 apa Rasulullah cepat 20. Nak Al-Quran 4 segi apa Rasulullah tu aku ada. Jadi segala-gala ilmu duduk di Rasulullah. Bila Rasulullah dah wafat, ulama kena susun balik lah. Ilmu nahu, sarah, mantik, tajwid, bahasa Arab, Quran, apa semua. Baru lepas pada tu baru keluar sifat 20. Sifat 20 ni pada zaman Abu Hasan Asy'ari dengan Maturidi. Sifat 20 ni nak ceritakan Rasulullah tu lah. Sebab sifat Allahnya satu, wujud. 19 sifat lagi bergantung pada yang satu tu, wujud tu. Kalau tak ada wujud tu, tak ada lah 19 lagi tu. Quran Mushaf dengan Mushaf Karim. Yang Mushaf tu yang 4 segi zaman Sayyidina Uthman. Yang Karim? Karim tu mulia tu pada diri kita. Law anzalna hadzal Qur'ana ala fi jabalin. Al-Quran tu jika sekiranya aku letak atas sebuah gunung-gunung tu, aku mana? Yang ni pasah ni Mushaf ni. tak atas almari tu. Yang tu tak atas gunung tu. Letak di laut jadi pula. Naik ke darat jadi bukit, jadi gunung.
Al-Quran tu. Cerita diri tu. Itulah. Al-Quran tu diri. Tapi kita dia macam Quran mushaf lah. Sedangkan ayat tadi, la tuharib bihi lisanaka li ta'jala bih. Jangan gerak lidah kamu ya Muhammad tak kala baca Quran. Dia suruh baca Quran, jangan gerak lidah. Seluang kadim tu. Tu saya bagi amalan dekat lidah tu. Yang saya nak bakar daripada bercakap sia-sia, lebih baik aku kulung batu. Bukan Abu Bakar ambil batu ni basuh tak ada mulut. Satu kerja pula dia nak kulung batu ni. Maknanya kulung hati tu, hati batu. Batu tu hati. Hati tu dah membatu. Hati tu degil. Orang cerita kebaikan tak nak ikut. Hati dia. Sebab Hati yang panggil. dulu ada sebelah sana Bapahan juga. Dia ni solat tak nak, puasa pun tak nak. Yang Islam suruh semua dia tak nak. Kali ni takdir taklah dia meninggal sampai masa. Orang angkat mayat dia tak boleh. Jadi macam batu. Kena kat kering. Tu hati batu tadi dia zahir kat atas mayat. Bukan sia-sia orang tua dulu buat pemaafan hati batu. Kerah degil macam batu. Kan satu cerita kan. Kita orang kawan dia ada satu orang dia macam diikat di gunung tau. Dia orang semua pulau lah dia. Masa mati tu pulau. Masa mati tu orang semua putih datang. Masa nak jenazah. Ni cerita zaman Rasulullah zaman dulu. Kat ni kita zaman kita ni. Zaman kita. Kita dulu lah. Itu macam mana? Mana dia wali malam matiah. Kan? Mungkin orang pulau dia tu dia tak pergi masjid surau. Kan gunung agak tu kan. Tapi kita tak tahu dia sebenarnya macam mana. Tapi orang nampak dia macam Mungkin sebelum ayat dia tu, sebelum dia nak habis umur, dia bertabat. Kita mana tahu. Tak. Sebab ujung jatuh orang ni kita tak boleh nak kata. Mungkin dapat hidayah akhir-akhir ke. Zaman dulu ni lah Abdullah Fasik ke. Kalau tidak orang tak tuduh dia fasik. Dia surau masjid tak pergi. Zaman surah. Ayalah solah ayal falah. Dia kerja dia curi kain kapan. Tapi pasal apa Rasulullah dapat perintah daripada Jibril suruh pergi solat jenazah dia. Sahabat tengok Rasulullah pergi, dia sahabat pergilah. Lepas tu yang nak masuk rumah dia pun penuh malaikat kan? Tak. Yang terjinjing para sahabat akak. Tak. Pasal malaikat pun akak juga jenazah dia tu. Jadi tanya isteri dia apa amalan dia buat. Rupanya dia istighfar malam-malam. Dia ada satu amalan. Baba Rosli ada, Al-Banjari ada amalan ni. Saya ada gitu pering mana tak. Dia malam-malam istighfar. Dia gantung kaki atas, kepala ke bawah. Dia tak tidur, dia istighfar. Sebab dia kerja dia curi kain kapan. Apabila curi kain kapan ni dosa dia dengan Allah, bukan dosa dia dengan orang. Sebab kain kapan tu milik Allah. Jadi minta ampun dengan Allah. Kerja dia curi kain kapan. Tidak, orang tak kata dia fasik. Lepas tu Rasulullah senyum masa nak turunkan jenazah dia tu. Sahabat tanya pasal apa baginda Rasulullah senyum. Dah tangan bidadari tu sambut. Rasul nampak tangan bidadari. Cerita Abdullah Fasik. Dia kalau orang pekah dia baca hadis tu, hadis Rasulullah. Barang siapa tak pergi solat zaman Rasulullah tu, Rasulullah bakar rumah. bakar rumah. Tu Abdullah Fasik tak bakar tu. Pasal apa? Masa